Hi guys, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan buat kelainan. Kita akan buat menggunakan kertas graf. So, hari ni kita akan buat pasal Matematik Tingkatan 4, silibus baru KSSM, bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okay, sebenarnya soalan ni dia dah pernah keluar juga dalam form 5. Maksudnya dia silibus lama lah yang ini. Tapi yang ini saya akan ajar teknik yang simple yang korang boleh try. Teknik simple yang korang boleh try menggunakan kaedah graf. Dia ada dua jenis. Satu korang boleh kira manual, satu lagi boleh menggunakan graf. So kena belajar dua-dua. Kita tak tahu SPM nanti dia akan masuk yang mana. Okay. So kalau yang kertas graf ni, okay, kita tengok dulu soalan dia kan. Ketaksamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Oh, siapa yang menonton, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share and comment. Ataupun boleh je tulis mendengar daripada mana, nama siapa. Boleh kita berkenalan. Wah, begitu. Okay. Sekejap, korang nampak ke? Allah. Kalau tak nampak, bagi tahu lah. Okay, so soalan dia pertama, lukis garis lurus Y sama dengan negatif 2x tambah 6 untuk negatif 1 sampailah 5. Plotkan titik 1, negatif 2, 4, negatif 2, sifar 1, 1, 4, 4, 3 dan 2, 6. Tentukan sama ada titik-titik yang diplot memenuhi Y sama dengan negatif 2x tambah 6, atau Y lebih besar daripada 2x tambah 6, atau Y lebih kecil daripada 2x tambah 6. Okay, so dekat sini dia cakap mesti lukis garis lurus dulu dahulu kan. So kita nak lukis dulu garis lurus ni dekat mana. So kita kena identify lah dekat mana kawasan tu. Baru kita boleh identify mana rantau yang lebih besar atau rantau yang lebih kecil. Okay. So kat sini aku dah tulis apa step yang korang kena buat. Sekejap aku zoom sikit. Okay. So, step pertama ialah kita kena buat jadual bagi nilai X dan nilai Y. So, dia minta nilai X tu daripada negatif 1 sampai 5. Okay. So, ini persamaan garis lurus yang dia bagi. So, bila dia dah bagi persamaan garis lurus, kita kena cari nilai X dengan nilai Y supaya kita boleh plot dekat mana garisan tu. So, teknik yang pertama ialah kau buat dulu jadual. Aku tahu kalau kau rajin, kau buat lah daripada sini. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. But it doesn't matter. Kita nak buat shortcut. Kita hanya perlu tahu 3 poin utama untuk kita plot the graph. Okay. So, yang pertama ialah kita ambil negatif 1 dan kita ambil 5. Kita ambil yang paling hujung. Kita ambil yang paling kiri, paling kanan. Dan kita ambil tengah-tengah iaitu nilai sifar. So, macam mana kita nak cari nilai Y tu? So, tak payah guna manual. Okay, kalau kira manual aku tunjuklah kat sini. Kalau kau nak kira manual, kita ambil balik formula ni. Y sama dengan negatif 2x tambah 6. Betul tak? So, kalau kita nak cari nilai nilai Y ni berapa? Bila x sama dengan negatif 1, Y tu berapa? So, negatif 2 darab dengan x. X ni kita ganti dengan negatif 1. Lepas tu kita tambah 6. Negatif darab negatif positif. 2 darab 1, 2 tambah 6. So, kita dapat 8. Okay, so kat sini jawapan dia 8. Ini kira manual. Okay, hari ni aku akan ajar korang menggunakan kaedah shortcut. Okay, shortcut. Yang ini tak kira kau form 4 ke, kau form 5 ke, kau form 3 ke. Kau kena belajar benda ni. Okay, tak kisah kau form 3 ke, form 4 ke, form 5. Bab ni dia memang uji form 3, form 4, form 5. So, semua orang boleh tengok. Bukan setakat form 4. Walaupun ini dalam subtopik form 4. Okay. So, shortcut dia. Kita nak cari persamaan garis lurus ni. Dia dah bagi nilai X. Kita nak cari nilai Y. So, shortcut dia ialah kau tekan calculator. Masukkan ni. Tak perlu masukkan Y. Kita masukkan X sahaja. So, negatif. Okay, negatif 2. So, sekarang kita nak masukkan nilai X kan. Dalam kalkulator dia ada huruf X. Bukan yang darab ni, please. Bukan darab. Tapi dia yang berwarna merah.
So dekat sini kalau kau nampak ada kecil, dekat sini ada huruf X. So macam mana kita nak keluarkan nilai X tu? Dia warna merah kan? So tekan alpha. Alpha penutup ni. So keluarlah X. And then kita nak letak tambah 6. Okay. So kita dah key in dah equation kita dekat sini. Betul? Sekarang kita nak cari nilai X. So kita tekan calculate. Untuk dia sendiri kirakan. Bukan kita kirakan. Biar calculator yang kirakan. Ini shortcut SPM keluar soalan ni, tolong belajar shortcut calculator ni. Tekan calculate. So dia tanya X nak nilai berapa. So kita masukkan lah. Contoh X nilai negatif 1. So kita tekan negatif 1 sama dengan. So dia kirakan terus 8. See? Betul jawapan kita 8. Next kita nak kira untuk nilai sifar. Kau tekan balik calculate. Tekan sifar. Sama dengan. See? Dia kirakan untuk kita 6. Next, kita tekan lagi calculate. Nanti dia akan minta nilai X. So, kita letak 5. So, kita tekan sama dengan. Dia kirakan kat kita negatif 4. Simple. Very simple. Kalau kau kira manual macam ni. Tahu tak? Kau masuk nilai. Lepas tu bila yang ada negatif, darab negatif tu lah yang kau pergi gelabah. Kau pergi letak negatif juga sini. Itu memang common mistake student. Sebab tu aku ajar macam mana teknik yang korang boleh guna calculator yang takkan silap. Okay. So dalam SPM nanti cikgu akan tick di sini. Ataupun cikgu tick dalam kau punya graph. Dia tengok kau punya graph tu plot betul ke tidak. So jangan risau kalau kau terus tulis jawapan dekat dalam ruangan ni. Okay. Okay. First step done. Kita nak bina jadual kan. So kita dah letak dah X berapa, Y berapa. Kita nak step nombor 2 ialah kita nak plot garis lurus. So, menggunakan jadual ni, macam mana kita nak plot graf kita? So, kita tahu apabila X negatif 1, Y kita 8. So, kita pun buatlah graf macam ni. Sekejap, aku zoom out. Okay. So, kita pun buatlah graf kita macam ni. Ini paksi Y. Okay, ini paksi Y. Yang ni paksi X. Okay. Next step. Kita nak bila Y dengan X bertemu, dia bertindih dekat sifar. So, sini sifar. Makin ke kanan, makin positif. Makin ke kiri, makin negatif. Makin naik atas, makin positif. Makin turun bawah, makin negatif. Okay. Next, kita nak label dulu paksi X. So, kalau sini sifar, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6. Sini makin ke kiri makin negatif. Negatif 1. So, kita nak buat atas pula. Kalau sini sifar, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6, sini 7, sini 8. Makin ke bawah, sini negatif 1, sini negatif 2, sini negatif 3, sini negatif 4. First step done, kita dah label. Next, kita nak bina garis lurus. So, macam mana kita nak bina garis lurus tu? Kita ambil nilai yang kita dah jumpa tadi. Bila X negatif 1, Y 8. So, X negatif 1. Negatif 1 dekat sini. 8 dekat sini. Okay, 8 dekat sini. Negatif 1 kat sini. So, dia orang bertemu dekat sini. Okay, ni. 8. Ni letak 8. So, negatif 1 dekat sini. Aku kena ajar basic bukan semua orang tahu. So, negatif 1 dekat sini. So, dia orang punya bertemu dekat point sini. So, dekat sini lah yang kita kena letak point. Okay, tu done. Next. Bila dia cakap, bila X sifar, Y 6. Okay. So, X sifar, X, ini paksi X, sifar, Y dia 6. So, dia jumpa dekat sini. Dan point yang terakhir, 5 negatif 4. Bila X 5, Y negatif 4. So, 5 dekat sini. Paksi negatif 5 kat situ. Negatif 4 dekat sini. So, dia orang akan bertemu dekat bawah ni. So, sini. 5 negatif 4.
Sorry kalau aku ajar basic, tapi aku tahu ada budak yang still tak tahu macam mana nak plot the graph. Sedangkan yang ni korang belajar waktu kau Form 3. Kat Form 3 dah masuk. Okay, 5, -4. Okay, next. Apa yang kita dah buat? Kita dah plot 3 point. So, inilah sebenarnya garis lurus tu. So, next step ialah kita kena gariskan dia. Okay. Ini ialah garis lurus bagi Y sama dengan -2x tambah 6. So, inilah garis lurus yang kita dah jumpa tadi. Kan dia suruh kita plot Kan dia suruh kita lukis garis lurus Y sama dengan 2x tambah 6. Inilah garisan warna merah ni lah yang kita dah buat ni. Inilah garisan dia. So, kita pun label. Ini ialah Y sama dengan -2x tambah 6. Okay. Kalau kau Form 4, persamaan garis lurus. Korang ingat tak? Kalau dia punya yang melekat dengan X tu negatif, sebab itulah garis garis lurus ni menurun. Kalau dekat sini, dekat X ni positif, graf tu dia akan menaik. Okay, itu basic. Okay, next. So, step 1 kita dah buat. Buat jadual bagi nilai X dengan Y sudah. Plot garis lurus sudah. Number 3. Tentukan rantau bagi Y sama dengan -2x tambah 6. Okay, ini kita dah done. Kenapa aku kata done? Sebab kita dah buat dah garis lurus. So, siapa point yang terkena atas garisan ni, itulah titik yang memuaskan persamaan Y sama dengan -2x tambah 6. Sekarang kita nak identify yang ni. Mana rantau yang Y lebih besar daripada -2x tambah 6? Mana rantau yang Y lebih kecil daripada -2x tambah 6? Okay. So, dengar baik-baik. Bismillah. Kita tahu garis yang aku lukis warna pink ni, ini ialah garis lurus Y sama dengan -2x tambah 6. Sekarang kita nak identify mana rantau yang lebih besar. Okey, bila lebih besar, kita nak makin naik atas ke makin turun bawah? So, kalau ini pembahagi dia, makin atas sebelah kanan. Ni, ini makin atas. Bermaksud ini lebih besar. Dan ini makin bawah. Bermaksud dia makin kecil. Okey, bermaksud untuk memudahkan kerja kita semua, aku akan lorek. Okey. So, makin atas makin besar. Siapa yang berada di rantau yang warna pink, bermaksud dia ialah rantau Y lebih besar daripada -2x tambah 6. Okay guys, boleh dapat? Kalau kau boleh faham, boleh tak komen dekat bawah supaya aku tahu. Boleh, ada 27 mata yang sedang melihat. So, siapa yang menonton, siapa yang faham, boleh komen faham tak? Dan clear tak apa aku ajar? Ataupun aku ajar terlalu laju? Okay, next. Untuk kita cari pula rantau yang kurang daripada -2x tambah 6, aku lorek dengan warna kuning. So, yang ini adalah rantau bagi Y lebih kecil daripada 2x tambah 6. Okay, kita done part tu. Okay, so kita dah buat lorek rantau sudah. So, kita dah identify mana rantau yang Y lebih besar. Dan kita dah identify mana rantau yang Y lebih kecil. So, done. So, next kita kena tentukan koordinat. So, dia dah bagi koordinat dekat sini. 1, -2. So, jom kita plot dekat mana 1, -2. Okay. Cuba kita tengok. 1. X 1, Y -2. So, bila X 1 dekat sini, -2 dekat bawah ni. So, sini. Ini point dia. Okay. So, bila kita tengok, tak apa, kita plot dulu semua, nanti baru aku explain, okay? So, 4, -2. So, bila X 4, Y dia -2. So, -2 dekat sini. Okay, next. Sifar 1.
So, bila X sifar, Y 1. Sini. Lagi satu, 1, 4. So, bila X 1, Y dia 4. So, X 1, Y dia 4. Naik sini. Sini. Next, 4, 3. So, bila X 4, Y dia 3. Sini. Okay, sini 4, sini 3. Diorang temu kat point ni. Sebab tu kita plot sini. Last kali 2, 6. So, bila X 2, Y dia 6. Sini. Okay. So, kita dah plot semua graf. Next. Apa yang kita kena buat ialah kita nak identify yang mana satu dia punya point. Okay. So, bila kita tengok, ada setiap kawasan ada 2. So, dekat kawasan kuning ni, ada 2 point. Dekat line merah ni, ada 2 point terkena. Dekat yang warna pink ni, ada 2 point yang terkena. So, macam mana kita nak bina jawapan? Okay. So, kalau kita tengok, yang terkena kat sini ialah ini nilai sifar 1. Yang ini ialah nilai 1, negatif 2. 1, negatif 2. So, apa yang jawapan yang kita boleh letak ialah titik 1, negatif 2 dan sifar 1 dan titik sifar 1 memuaskan ketaksamaan bagi yang ini. Nampak tak? Bila dia lorek dekat bahagian kuning, kan ini bahagian lebih kecil. So, kita kena letaklah ketaksamaan bagi Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Okay, ini jawapan pertama kita. Next, jawapan kedua kita. Jawapan kedua kita, yang mana yang terkena betul-betul atas warna merah. Bermaksud dia berada di atas garisan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. So, ada 2 point. Ini point 4, negatif 2. Yang ini point 1, 4. Okay, so titik 1, 4 dan 4, negatif 2. 4, negatif 2 memuaskan ketaksamaan bagi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Sebab apa? Dia terletak atas garis warna merah. So, last kali titik yang ni kita check. Yang berada dekat warna pink ni. Ini titik 4, negatif 3. Ini titik 2, 6. Okay, titik 2, 6 dan negatif 4, 3. 4, negatif 4, 3. Sorry, 4, 3. Positif 4, positif 3 memuaskan ketaksamaan bagi Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Okay guys, this is the step that you need to know untuk kita jawab soalan yang bila dia tanya titik ni letak kat mana, titik ni ada dekat mana, titik ni ada dekat rantau mana. Okay, first step dia ialah kita bina dulu jadual untuk kita bina garis lurus. First step kita nak bina garis lurus. So, cara dia ialah kita minta daripada nombor berapa sampai berapa. So, kita ambil paling hujung, paling negatif, paling positif. So, paling negatif, paling positif. Kita ambil satu nilai tengah-tengah, sifar. So, kita menggunakan kaedah kalkulator tadi. Siapa yang terlepas, korang boleh tengok balik live ni atau tengok dekat YouTube. Nanti kami akan upload video ni di YouTube. So, bila kita dah dapat nilai X dengan nilai Y, kita terus plot garis lurus. So, bila kita dah plot, kita dapatlah garis lurus warna merah ni. Inilah garis lurus bagi Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okay. Next, kita nak identify mana rantau yang lebih besar atau lebih kecil. So, memandangkan ini ialah dia punya rantau garis lurus.
Yang makin ke atas makin besar, yang makin bawah garisan makin negatif. Okay, next step. Kita nak cari nilai titik ni kan. So kita plot lah titik ni. 1, -2. 1, -2 dekat sini. So nampak tak? Bila dekat sini, dia berada di rantau warna pink. So dia lebih kecil. 4, -2. So 4, -2 dekat sini. Dia betul-betul terletak atas garis lurus warna merah tu. Bermaksud dia berada di atas garis ni. Next, sifar 1. Sifar 1 dekat sini. Dia berada di rantau warna kuning. So bermaksud dia lebih kecil. So 1, 4. 1, 4 dia betul-betul atas garis lurus. Garis lurus tu. So bermaksud nilai dia y sama dengan -2x tambah 6. Next, 4, 3. So 4, 3. Ini bukan -3. 4, 3. So nilai 4, 3 ada dekat sini. Dia berada di rantau yang warna pink. So bermaksud dia lebih besar. And then 2, 6. So 2, 6 dekat sini. Dia berada di rantau yang warna pink. Bermaksud dia lebih besar. Okay, itu sahaja sharing untuk hari ini. Semoga ia bermanfaat. Thank you for watching. Siapa yang menonton, thank you for watching. Yang tahan sampai habis pun, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share and comment. Dan boleh juga tag kawan-kawan mana yang form 3, form 4 dengan form 5. Sebab form 5 pun dia akan masuk juga. Form 5 pun ada. Form 4 pun, ini sebenarnya subtopik form 4. Form 3 kena belajar, form 4 kena belajar, form 5 pun kena belajar bab ni. So kalau boleh tolong share ataupun tag lah dengan kawan-kawan supaya kawan-kawan pun boleh belajar benda yang sama ni. Jangan lupa share juga sebab kita tahu siapa yang akan manfaatkan video ni. Kalau kita bantu lebih ramai orang, itu lebih bagus. Tambah-tambah lagi ini free. Ini kelas free. Dengan yang time PKP lagi, semua cikgu busy. Aku faham semua cikgu busy. Jadi apa salahnya kalau kita tolong share. Mana tahu ada kawan-kawan kita yang manfaatkan video ni. Okay, itu sahaja. Harap ia bermanfaat. Siapa yang rasa best join kelas-kelas Tans ni, live kami, and rasa nak lebih dekat dengan Tans, kami ada juga mengadakan kelas online. Ni nombor kami 012-815-5042. Kami mengadakan kelas online Tans bagi UPSR, PT3 dengan SPM. Form 4 pun ada, UPSR pun ada, Year 4, Year 5 pun ada. So kalau berminat untuk join our online class, boleh contact nombor ni. Okay, itu sahaja. Bye.